Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah yang saya hormati, Puan Siti Mislia binti Selamat dan rakan-rakan yang saya sayangi. Hari ini saya Musyazunda Atasya binti Muhammad SD dan dua rakan kumpulan saya, Muhammad Azharin Azmin bin Muhammad Azmilo serta Izzah Fazana binti Jafri dari kelas PAKT1 akan menerangkan keselamatan persekitaran kanak-kanak berada di tangga. Jadi untuk bahagian saya akan menerangkan lebih lanjut tentang peranan guru bagi mengelakkan kemalangan di tangga. Baiklah, peranan guru bagi mengelakkan kemalangan di tangga. Yang pertama, menerapkan disiplin atau etika pelajar untuk menaiki atau menuruni tangga. Contoh disiplin yang boleh diterapkan adalah seperti tidak boleh berlari dan bermain semasa menaiki menuruni tangga. Kedua, memasang pagar keselamatan pada tangga. Ini sangat penting. Ini adalah salah satu ciri keselamatan yang perlu diambil perhatian bagi tadika-tadika dan guru juga perlu memainkan peranan yang kerana dengan memasang pagar keselamatan ini, pergerakan pelajar akan dapat dikawal oleh guru dan dapat menghalang daripada berlakunya sebarang pemalangan yang tidak kita ingini. Yang ketiga, memastikan penghadang atau pemegang tangga diselenggara dengan baik. Di sini, guru perlu memastikan supaya penghadang atau pemegang tangga ini diselenggara dengan baik agar tiada kerosakan yang akan menyebabkan kecederaan. Contohnya besi yang nak tercabut atau sebagainya. Seterusnya, memasang kapet yang sesuai untuk memastikan tangga tidak licin. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana, contohnya di hotel atau sekolah-sekolah yang bertaraf antarabangsa, mereka akan memasang kapet. Jadi guru perlu memasang kapet ini kerana ianya berperanan sebagai alat keselamatan yang efisien kerana materialnya yang kasar tetapi lembut memberi kesan geseran yang berupaya untuk memastikan momentum selamat waktu menuruni atau menaiki tangga. Jadi pemilihan kapet juga akan memainkan peranan. Baik. Seterusnya, memastikan bucur tangga tidak tajam. Dalam pembinaan bangunan, kita tidak boleh menukar reka bentuk. Jadi, apakah yang perlu guru lakukan untuk memastikan bucur tangga ini tidak tajam dan selamat untuk kanak-kanak adalah guru boleh meletakkan corner protector iaitu getah seperti getah sebagai langkah keselamatan. Laluan di tangga mestilah dalam berkeadaan terang. Kebanyakan sekolah mereka hanya memasang lampu Kalimantan. Jadi di sini antara langkah keselamatan yang guru boleh ambil atau peranan yang guru boleh ambil adalah guru perlu memasang lampu di bahagian tangga jika kawasan tangga itu gelap kerana penglihatan kanak-kanak ini adalah masih terhad. Dan jika tidak diambil perhatian, risiko kecederaan kanak-kanak di tangga ini akan meningkat. Ini kerana penglihatan kanak-kanak ni masih terhad. Mereka masih nampak benda tu seperti dalam keadaan yang jarak dekat. Jadi untuk membantu penglihatan mereka ni, kita perlulah memasang lampu bagi menerangi kawasan tangga. Antara peranannya, jangan tinggalkan alat mainan atau barang-barang kecil di tangga. Di sini, guru perlu memastikan pada setiap masa bahawa mainan-mainan atau barang-barang kecil yang akan menyebabkan kemalangan seperti terpijak lalu terjatuh ini perlu dikemaskan atau perlu dielakkan keberadaannya di situ. Jadi, guru kena pastikan di tangga ni tiada barang-barang kecil atau mainan yang bersepah kerana laluan ni adalah sangat-sangat kita perlu jaga keselamatan pelajar.
Jadi di sini guru perlu pastikan setiap masa barang mainan atau barang-barang kecil ni tak ada di situ. Keberadaannya perlu dielakkan di situ. Seterusnya, menyediakan peraturan keselamatan. Guru perlu menyediakan peraturan keselamatan agar murid-murid mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang keselamatan di tangga dan mereka akan dapat mematuhi segala peraturan atau arahan yang diberikan. Kalau kita pergi di mana-mana, seperti di mana-mana bengkel, mereka akan menyediakan peraturan keselamatan dan kita sebagai pelajar kita akan baca. Jadi begitulah kepada pelajar-pelajar di kelas sekolah. Kita perlukan menyediakan peraturan keselamatan. Kita perlu menerangkan setiap peraturan keselamatan yang perlu mereka fahami. Jadi mereka dapat memahami inilah peraturan keselamatan jika mereka berada di tangga. Seterusnya, memberi bantuan kepada pelajar yang memerlukan. Seperti guru perlu memberi bantuan semasa menaiki atau menaiki tangga kepada pelajar-pelajar yang masih tidak dapat seimbangkan dirinya dan kepada pelajar-pelajar khas. Pelajar-pelajar yang tidak dapat seimbangkan diri seperti kanak-kanak yang kanak-kanak permata seperti baru 2 tahun, 3 tahun. Di sini mereka masih ada yang masih tidak dapat menyeimbangkan diri mereka ketika menaiki atau menuruni tangga. Jadi di sini peranan guru adalah memberi bantuan seperti memimpin tangan, mengajar mereka semasa menaiki atau menuruni tangga. Dan juga kepada pelajar-pelajar khas iaitu di mana mereka adalah kanak-kanak khas. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis kemalangan yang mungkin berlaku di tangga. Baiklah. Yang pertama, terjatuh dari anak tangga. Perkara ini seringkali berlaku, iaitu kanak-kanak sering terjatuh dari anak tangga. Apa kesan ataupun akibat yang akan terjadi pada kanak-kanak tersebut? Kanak-kanak yang tergelincir pada lantai anak tangga akan menyebabkan kecederaan berlaku pada bahagian kakinya ataupun ianya akan menyebabkan kecederaan pada bahagian mukanya kerana tersembam pada lantai anak tangga. Yang kedua, kepala terhantuk pada bujur tangga. Apabila kanak-kanak terhantuk pada bujur tangga, ianya akan menyebabkan berlakunya risiko kecederaan pada anggota kepala yang akan menyebabkan trauma kepada kanak-kanak tersebut. Perkara ini sering kali berlaku kepada kanak-kanak yang mengalami bantut ataupun pendek. Seterusnya, kepala tersepit di antara celah tiang tangga. Perkara ini amat membimbangkan kerana risiko untuk kanak-kanak itu mengalami kecederaan pada bahagian kepala amat tinggi, juga akan mengakibatkan kepala kanak-kanak tersebut bengkak ataupun lebam. Seterusnya, pelajar bertembung sesama sendiri. Perkara ini seringkali terjadi kerana mereka berlari-lari sesama mereka sendiri. Mungkin mereka nak cepat, nak kerjakan sesuatu, jadi mereka berlari-lari di atas tangga dan akhirnya bertembung sesama sendiri. Dan perkara ini juga akan boleh mengakibatkan mereka terjatuh. Seterusnya, ditolak rakan. Perkara ini seringkali berlaku apabila seseorang itu bergerau senda ataupun tidak berpuas hati terhadap rakan yang lain, kemudian menolak mereka menolak rakannya di tangga. Dan ini amat-amat bahayalah. Seterusnya, baju tersangkut pada palang pagar dan juga terpijak tali kasut. Selalunya baju yang tersangkut pada palang pagar ini berlaku kepada mereka yang mempunyai had ketinggian yang rendah lah. Dan baju mereka mudah untuk tersangkut pada palang pagar. Dan perkara ini juga selain mengakibatkan baju mereka koyak, juga akan mengakibatkan kanak-kanak tersebut tersadung ataupun terjatuhlah daripada tangga. Sekian, itu sahaja daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azharin Azmin bin Muhammad Azman Loh. Untuk bahagian ini kita akan melihat punca-punca berlakunya kemalangan di tangga, terutamanya di tadika ataupun di sekolah-sekolah. Antara punca yang kita boleh kenal pasti adalah permukaan laluan di tangga itu licin, seperti mozaik ataupun pemasangan alas lantai yang salah. Okey, untuk permukaan tangga ini kita tidak boleh menggunakan mozaik ataupun alas lantai yang licin. Sebagai contoh, kalau ketika waktu hujan apabila penggunaan mozaik ini digunakan, kebarangkalian ataupun risiko untuk murid tergelincir itu adalah lebih tinggi berbanding dengan simen yang telah dikasarkan. Antara lain punca yang boleh menyebabkan kemalangan adalah pencahayaan yang tidak cukup di laluan tangga. Sebab apa? Kalau di laluan tangga itu gelap, murid-murid boleh tergelincir ini kerana mereka sukar untuk melihat, mengagak jarak itu untuk melangkah. Dan ini boleh menyebabkan murid tergelincir juga dan boleh jatuh di laluan tangga. Antara punca yang lain adalah sebabnya saiz tangga yang terlalu kecil. Apabila saiz terlalu kecil, dia akan menyukarkan laluan kepada murid untuk turun naik tangga. Kerana tangga saiz yang sesuai adalah untuk kapasiti 2 orang yang boleh satu naik dan satu turun. Apabila saiz tangga yang terlalu kecil, ia boleh menyebabkan murid juga terjatuh ataupun berlanggar antara satu sama lain. Antara lain punca-punca yang kita boleh lihat adalah pemegang tangga ataupun selusur tangga yang tidak diselenggara. Sebagai contoh, sekiranya kalau selusur tangga itu menggunakan daripada buatan kayu, kalau yang dah lama sangat boleh menjadikan ada selumbar, ataupun sekiranya kalau pemegang itu diperbuat daripada besi, kalau yang dah lama yang uzur ini, kita boleh lihat dia boleh berkarat dan apabila murid pegang, dia boleh menyebabkan luka. Seterusnya juga boleh menyebabkan kemalangan. Antara lain yang kita boleh lihat adalah alatan permainan yang tidak kemas ataupun yang bersepah, terutamanya di tangga ini. Murid-murid boleh terpijak. Apabila terpijak ni, pasti murid-murid akan jatuh dan seharusnya guru kena pastikan bahawa tangga itu bebas daripada alatan dan dikemaskan selepas penggunaan alatan tersebut. Antara lain yang kita boleh kenal pasti adalah sekiranya tangga itu mempunyai tumpahan minyak ataupun sebarang cecair yang ada di tangga, boleh menyebabkan murid juga tergelincir dan jatuh yang menyebabkan kemalangan antara murid. Sebab itu kita perlu memastikan bahawa tangga ini sentiasa dilap, dimop, dibersihkan dan tidak mempunyai sebarang tumpahan minyak, tidak mempunyai sebarang tumpahan cecair bagi mengelakkan daripada kemalangan di tangga berlaku. Dan ini adalah antara punca-punca yang kita boleh kenal pasti bagi mengelakkan kemalangan yang berlaku di tangga. Terima kasih. Terima kasih. Keselamatan kanak-kanak di tangga sekolah perlu diambil perhatian agar tiada berlakunya kemalangan yang kita tidak ingini. Terima kasih dari saya dan rakan-rakan saya. Semoga apa yang kami kongsikan dapat menambah pengetahuan rakan-rakan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.